Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Hari ini hari Rabu 22 Februari 2024. Kami di Wanita Hari ini kembali bersiaran bersama saya Syaira Izzati Yaakob dan juga rakan saya Sugita. Kami harapkan anda telah memulakan hari anda dengan baik sekali untuk hari ini. Ya, betul tu Syira, dan kami di WHI seperti mana semalam kami dah kongsikan, kami akan bawakan anda perkembangan terkini di mana seperti mana yang anda pun tahu, istiadat penghormatan negeri dan pengebumian jenazah bekas yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Abdul Taib Mahmud berlangsung hari ini, dan mengikut apa yang dikongsikan oleh Berita Harian, jenazah Allahyarham tiba di Dewan Undangan Negeri Sarawak untuk istiadat penghormatan negeri pada jam 7.50 pagi ini. Okey, baik. Dan untuk kita mendapatkan gambaran dengan lebih jelas ataupun suasana di sekitar Kompleks Dun Undangan Sarawak, kita terus bergabung dengan rakan kita, wartawan TV3 Kadir Edison di talian. Kadir, hai. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Boleh dengar kami di sini? Terima kasih rakan di Seri Pentas. Baik, sebentar tadi pasukan kawalan keselamatan yang terdiri daripada Tentera Darat Diraja Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaysia, Tentera Udara Diraja Malaysia dan juga Polis Diraja Malaysia selesai mengusung jenazah Allahyarham Tun Abdul Taib daripada tengah platform atrium di tengah Kompleks Dun ini untuk dibawa ke Masjid Demak bagi solat jenazah. Dan keberangkatan jenazah itu turut disertai dengan 87 das tembakan meriam dari 12 laras meriam yang diletakkan di sepanjang laluan dari Kompleks Dun ini hingga ke Masjid Demak bagi upacara solat jenazah berkenaan. Dan untuk makluman, jenazah Allahyarham akan dikebumikan di tanah perkuburan keluarga bersebelahan dengan Masjid Demak usai solat Zuhur nanti. Dan sejak jam 8 pagi tadi sehingga jam 11 pagi ini, orang ramai tidak putus-putus datang ke Kompleks Dun ini untuk memberikan penghormatan terakhir mereka kepada Allahyarham Tun Abdul Taib. Dan beberapa kenamaan juga turut memberikan penghormatan terakhir mereka, termasuk beberapa rakan seperjuangan Allahyarham. Dan antara yang hadir, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Dr. Sim Kuhian yang masing-masing hadir di kompleks ini pada jam 9.10 pagi dan 9.25 pagi tadi. Dan turut memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Manca Atta dan juga Panglima Medan Timur Tentera Darat Malaysia Lieutenant Jeneral Muhammad Sofi Mat Lopi. Dan yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Dr. Wan Junaidi Tunku Jaafar tiba di Kompleks Dun ini sekitar jam 11.10 pagi tadi bagi memberikan penghormatan terakhir beliau kepada Allahyarham Tun Abdul Taib. Dan untuk makluman, pemilihan Kompleks Dun ini sebagai upacara penghormatan negeri bagi Allahyarham Tun Abdul Taib kerana konsep asal dan pembinaan Dun ini merupakan ilham daripada Allahyarham Tun Abdul Taib sendiri, dan ia pastinya merupakan satu legasi yang ditinggalkan oleh Allahyarham serta simbol kepimpinan tertinggi negeri Sarawak. Dan itu saja yang dapat saya kongsikan setakat ini. Kembali kepada rakan setugas di Seri Pentas. Baik, terima kasih Kadir di sana, dan selamat bertugas kita ucapkan, dan kita doakan juga upacara pengebumian semuanya berjalan dengan lancar insya-Allah. Ya, dan anda boleh dapatkan perkembangan terkini istiadat pengebumian Allahyarham dalam buletin 1.30 sekejap sahaja lagi selepas selesai siaran WHI. Betul tu. Baik, yang pergi telah pun pergi. Pastinya kita di sini yang masih lagi hidup ini perlu meneruskan tugas, dan begitu juga dengan kami berdua di sini meneruskan tugas untuk hari ini. Dan hari ini, Wanita Hari ini, kami kembali dengan topik kesihatan kami, iaitu pedih ulu hati kaitannya dengan gastrik dan juga sakit jantung. Ya, dan saya pasti penonton-penonton sekalian mempunyai pelbagai soalan, pelbagai pengalaman yang ingin mereka kongsikan. Tetapi sebelum itu, apa kata anda saksikan kompilasi TikTok yang disediakan? Kakak ambil ah. Betul kakak ambil. Okey. Dengar ni, Daddy pesan. Kalau kakak panggil, Yoyo jangan pusing tau. Kalau Daddy suruh pusing, baru Yoyo pusing, okey? Okey, kakak panggil dia. Kakak nak panggil dia, kakak panggil dia. Yoyo. Ni teddy bear Yoyo. Lama sangat. Oh,
tak elok. Macam tu. Dua-dua tangan pegang. Atas sikit. Atas sikit bagi. Okey, dua-dua tangan pegang. Tak hotel. Mak beli dah. Tak ke? Mak beli kedai Ujung Simpang tu. Oh, jangan puang. Tak lah. Nah Pandi, mak beli kuih-tiaw Ujung Simpang tu. Pandi suka kan? Siap. Nah, kuih-tiaw Ujung Simpang. Itu dia sedikit perkongsian TikTok buat anda dan saya pasti Syira ramai yang pernah melalui situasi ini seperti mana yang kita tonton tadi. Mungkin kadang-kadang kita rasa aku sakit perut, gastrik je. Tetapi mungkin bukan gastrik. Jangan ambil mudah. Ini boleh menjadi punca-punca masalah kesihatan yang lain. Betul tu. Kalau kita rasa pedih ulu hati ataupun kerap rasa pedih ulu hati tanpa sebab dan sebagainya, kalau berpanjangan, kalau terlalu kerap, tolong bawa berjumpa dengan doktor. Jangan kita diagnose diri kita sendiri, jangan kita Mr. Google. Kita rasa diri kita sihat, kita pun pergi ambil ubat-ubatan yang ada dekat farmasi dan sebagainya. Risau nanti boleh menjejaskan kesihatan kita. Betul. Dan ada pula yang bertanya, mungkin saya dah jumpa doktor tapi doktor kata saya gastrik, tapi persoalannya mungkin ini bukan gastrik. Macam mana saya kalau nak jumpa doktor pakar jantung? Perlu ke saya jumpa pakar jantung? Jadi segala persoalan anda akan kami jawab hari ini bersama dengan pakar di studio. Jadi terus ke Facebook WHI untuk tujukan soalan anda. Betul. Jangan lupa untuk ikuti kami di platform media sosial yang lain seperti Instagram dan juga di TikTok. Sebelum itu kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dan seperti yang Syira dan saya dah kongsikan, hari ini kami bawakan anda topik kesihatan iaitu pedih ulu hati, kaitannya dengan gastrik dan sakit jantung. Dan tanpa melengahkan masa Syira, eloklah kita perkenalkan tetamu kita di studio. Kita bawakan Dr. Muhammad Firdaus Hadi selaku pakar kardiologi intervensi Hospital Pakar Avicenna. Assalamualaikum doktor, apa khabar? Waalaikumsalam. Terima kasih doktor bersama dengan kami. Dan doktor, sebelum kita kupas topik kita pada hari ini, apa kata kita saksikan dahulu laporan yang disediakan untuk anda. Tidak mempunyai tahap kesedaran yang tinggi dalam menjaga cara pengambilan makanan yang teratur, antara faktor utama masalah pedih ulu hati sering berlaku. Rasa pedih ulu hati akan membuatkan seseorang itu berasa tidak selesa seperti rasa berat di bahagian dada, mulut berasa asid dan simptomnya juga boleh bertambah teruk jika dibiarkan. Cara rawatannya juga berbeza mengikut individu itu sendiri. Kebiasaannya, cara mengurangkannya adalah dengan mengamalkan tabiat makan yang baik, berhenti merokok dan tidak makan dalam keadaan terburu-buru. Masalah pedih ulu hati juga boleh terjadi kerana pengamalan gaya hidup yang tidak seimbang. Ada yang mengaitkannya dengan sakit angin gastrik, namun ada juga yang menganggap ia sebagai satu ciri-ciri utama sakit jantung. Biarpun penyakit ini seringkali terjadi pada mereka yang tidak menjaga pemakanan, namun jika ianya kerap berlaku, haruslah dilakukan pemeriksaan dengan segera. Persoalannya, bagaimanakah cara terbaik untuk kita menghindari sakit pedih ulu hati ini? Apakah ia berpunca dari sakit angin gastrik ataupun sakit jantung? Baik, itu dia sedikit bingkisan mengenai pedih ulu hati sebagaimana yang kita akan bincangkan untuk hari ini. Pelbagai tips lah orang beri. Boleh ada yang kata boleh ambil ubat-ubat, ada yang kata kena bertenang sekejap selepas makan dan sebagainya. Tapi kita nak tahu macam mana sebenarnya, apa sebenarnya simptom dan juga cara rawatan yang terbaiklah untuk kita rawat. Baik doktor, sebagai mukadimahnya mungkin kita boleh fahamkan kepada kami berdua dan juga penonton untuk pedih ulu hati ini, apa sebenarnya yang terjadi pada tubuh badannya? Okey, pedih ulu hati itu popular ataupun biasa orang gemar katakan gastrik, lain GERD. Okey, dia di mana nama pun ulu hati, kedudukan di mana di tengah-tengah perut, di tengah dada kita ni ada tulang nama sternum, bawah sedikit di dasar ni ada bahagian lembut iaitu that's why kita panggil ulu hati sebab kat situ ada hati, ada usus dan tak lupa ada jantung. So kawasan situ yang terjejas. Memang selalu popular orang cakap pasal GERD dan gastrik. So itu yang berlaku, tapi
perlu ambil orang kata penelitian yang boleh disebabkan perkara lain, terutama sekali mungkin jantung yang mengancam nyawa. Okey, baik. Jadi doktor, maksudnya ramai dalam kalangan kita yang mungkin merasakan yang masalah pedih ulu hati ini berkait dengan gastrik sahaja, tetapi sebenarnya ia berkait dengan masalah jantung juga. Mungkin doktor boleh ulas apakah simptom-simptomnya dan apakah yang kita kurang faham mengenai masalah ulu hati dan kaitannya dengan sakit jantung. Okey. So, macam saya kedudukan dia, jantung kita terletak berdekatan dekat situ, iaitu bahagian bawah jantung. Ada salur darah dan ada urat saraf yang kata dijana di situ. So, bila kita rasa mungkin orang kata pedih, kita boleh kata itu mungkin gastrik, kita akan cuba makan ubat, orang kata popular ubat angin, ubat kapur sebagainya. Tapi anda kata jika tidak lega, mungkin anda perlu ambil perhatian, ada apa yang berlaku? Betul ke ini sakit gastrik? Mungkin orang kata dapatkan khidmat nasihat, cuba tanya mungkin kawan dia, tapi saya rasa yang lebih arif iaitu pakar-pakar perubatan. Okey, seringkali kalau kita pergi berjumpa dengan doktor, kita kena gastrik, kita kena pedih ulu hati, kita berjumpa dengan doktor. Kalau 5 klinik kita pergi tu mungkin 5 ubat gastrik lah kita dapat. Common, doktor akan kata kita sakit gastrik dan sebagainya. Tapi macam mana kita nak bagi tahu dekat doktor, kita nak minta untuk kita di-refer kepada pakar jantung dan sebagainya? Okey. So nombor satu, of course, bila doktor tu kita dah jumpa dengan doktor dan pakar terbabit, kita mungkin kena adukan yang mana kita masih lagi merasa benda yang sama. So doktor terbabit mungkin akan cadangkan ujian tertentu. So dan pada doktor tersebut dia mungkin akan mula kuati adakah ini berkenaan dengan masalah jantung. So doktor mungkin akan mulakan ataupun buat satu ujian paling ringkas. Kalau anda pernah dengar kita panggil ECG, electrocardiogram. Dari situ mungkin dia akan buat dan dia akan tengok orang kata apa tanda-tanda dan ciri-ciri yang mungkin kita mencadangkan ini ada berkaitan dengan jantung. Dan dari situ doktor terbabit mungkin akan insya-Allah rujuk kepada pakar jantung. Jadi tak salah sebagai permintaan anda untuk kepastian kesihatan berkenaan dengan jantung. Yang mana permintaan anda, doktor insya-Allah akan laksanakan. Boleh buat. Yes. Baiklah, kadang-kadang kita sebagai patient, kita tak nak pula bunyinya seperti kita lagi bijak ataupun arif daripada doktor. Jadi segan nak bertanya, tetapi sebenarnya kita boleh saja bertanya kepada doktor. Tetapi doktor sendiri merasakan apakah masalahnya yang kita sebagai rakyat biasa, kita tak tahu sangat kaitannya masalah pedih ulu hati dengan sakit jantung. Sebab mungkin kalau saya sendiri mengalami masalah GERD ataupun gastrik, dan dah biasa dah, ni dah mesti aku tahu dah ni masalah GERD ni, acid reflux ni. Tetapi mungkin saya tak tahu, ni mungkin masalah sakit jantung. Apakah yang kita perlu tahu sebenarnya? Kita perlu tahu macam kedudukan dia boleh mengelirukan jantung dengan usus berdekatan. Tidak lega dengan apa rawatan diberikan sekali atau 2 kali, kita dah pun kena fikir the next level, ke peringkat seterusnya. Adakah masalah jantung? Adakah masalah lain-lain hati sebenarnya? Tapi jantung macam saya kata tadi mungkin boleh mengancam nyawa. Bila difikirkan lebih dalam lagi, mungkin kita lihat flashback pada diri kita. Adakah kita punya risiko-risiko tertentu? Contohnya kita ni kuat merokok, obesity, mungkin ada masalah kesihatan seperti darah tinggi, kencing manis yang perlukan perhatian. Sebab biarpun kita ingat gastrik, tapi bila anda ada risiko tersebut, risiko jantung adalah terdedah pada individu terbabit. Tapi doktor, ada simptom-simptom lain tak selain daripada pedih ulu hati ni? Mungkin masalah lain? Good. So selain daripada pedih ulu hati, dan mungkin akan merasa lawyer rasa nak muntah. Mungkin orang kata itu berkaitan dengan gastrik, tapi jangan diambil ringan. Orang kadang-kadang kalau melalui textbook, orang kata just sakit dada. Tapi bila anda mula rasa lawyer dan muntah tu, kadang-kadang boleh dekatkan jantung. Tak dilupa pula macam mana sakit tu. Adakah dia mula merebak? Pergi ke atas, pergi ke kiri dada anda, lagilah dia menunjukkan sesuatu yang tak kena dengan jantung anda. Dan orang kata kalau kita dah mula risau suatu, kita mempunyai masalah jantung, jantung kita mungkin akan berdebar luar biasa. Kita rasa biasa selama ni, tapi rasa lain macam lah, ada berombak-rombak. Itu simptom-simptom yang mungkin mencadangkan ada tak kena dengan jantung kita. Bermakna lawyer antara tanda amaran kepada penyakit jantung, betul.
Okey, baik. Kita nak kongsikan juga mungkin soalan daripada penonton-penonton kita, daripada Puan Nasuha Fazli. Katanya, masa kecil saya kerap kena gastrik. Bila dah dewasa tak kena gastrik tapi kerap pedih ulu hati. Baru-baru ni masa Chinese New Year, masa Tahun Baru Cina, sakit dada yang kuat hingga berpeluh dan kaki menggeletar. Saya makan ubat tahan sakit, alhamdulillah beransur. Doktor, adakah itu tanda serangan jantung? Menggeletar dan juga sakit dada. Okey. Untuk menjawab soalan tersebut, saya boleh kata ya dan mungkin tidak. Tetapi daripada bila rasa dia sakit dada itu, ya perhatian tentang jantung perlu ada. So itu yang mana jika anda masih lagi rasa simptom semikian, kena ke klinik berdekatan atau hospital berdekatan, lakukan ujian yang paling ringkas, iaitu kita panggil ECG. So dari situ doktor akan mungkin kesan benda-benda kecil. Okey. Dan orang kata bila kata menggeletar tu mungkin dikaitkan dengan yalah kita punya urat saraf dan kita punya dada mungkin dah mula orang kata berombak dan mungkin kita rasa gemetar. So itu adalah respon biasa jantung akan berlaku jika berlaku serangan sakit jantung. So berhati-hati. Okey, baik. Baik, dan mungkin sebelum doktor berikan solusi, saya nak sambung soalan itu, kita tambah satu lagi soalan daripada Najmi Nadira. Katanya, saya sekarang juga kerap rasa sharp pain at chest terus ke belakang. Adakah ini ada kaitan dengan gastrik atau sakit jantung? Okey. Sharp pain iaitu sakit yang sangat tajam di dada dan pergi ke belakang. Okey. So lokasi atau organ terdekat tak jauh daripada usus kita. Yes, masih lagi boleh berkenaan dengan isu gastrik, tapi bila di atas dekat dengan dada, ingat organ terdekat adalah salah satu yang terbesar, yang paling penting, jantung. Yang lain adalah salur darah utama yang menghubungkan jantung. So ada individu jantung tapi komplikasi, kita panggil dia ada masalah koyak salur darah jantung. Itu komplikasi besar. Dia mungkin ada yang orang tak bernasib baik, koyak dan boleh rebah tiba-tiba. Ada orang yang tak rasa tidak rebah tiba-tiba, tapi dia akan mula rasa perubahan pada diri dia. Makin lemah, susah orang kata melakukan aktiviti biasa. Maksudnya rasa mengah-mengah, shortness of breath, peluh. Yes, rumah 2 tingkat. Sekarang nak naik tangga pun mungkin dah mengalami kesukaran. So itu simptom yang ada tak kena ke dengan jantung aku? So keep in mind lah. Bukan saja faktor tua, tapi kita kena ambil kira juga kalau kita mengah dan sebagainya. Betul. Saya jumpa pun pesakit tak semestinya berusia. Ada juga yang muda-muda yang saya jumpa temui, orang kata unfortunate, dikesan adalah masalah jantung. Okey, baik. Tapi doktor, persoalannya di sini adalah mungkin seperti yang Syira katakan, kita selalu fikirkan yang orang yang tua sahaja. Tetapi realiti ni sekarang orang yang muda-muda, in their 20s ke 30s juga boleh mengalami masalah sakit jantung. Apatah lagi bila kita dah tak tahu. Ini salah satu masalah yang kita ada kan. Jadi adakah kaum wanita antara mereka yang berisiko tinggi ataupun sama sahaja buat lelaki dan wanita? Okey. Saya kena cakap semua orang berisiko. Zaman sekarang ni mungkin kata macam dululah kita anggap bila orang berusia lagi umum. Sekarang kita lihat di berita. Sebab lifestyle kita? Yes, kalau kita lihat perubahan zaman sekarang ni mungkin itulah satu perkara yang kita boleh lihat dan pandang. Lifestyle, pemakanan, kesibukan kita mungkin kurang kita mengamalkan aktiviti hidup yang sihat. So mungkin itu mendedahkan lagi risiko masalah kesihatan jantung. Okey, baik. Maksudnya risikonya adalah sama buat kedua-duanya, lelaki dan wanita. Dia tak adalah berat sebelah, lelaki sakit jantung, perempuan punca taklah. Okey, baik doktor. Ini kita bercerita tentang kita yang sihat tubuh badan, yang mungkin orang biasa. Tetapi pedih ulu hati ini juga kerap berlaku kepada wanita-wanita mengandung. Kenapa tu agaknya? Okey, pedih ulu hati mungkin saya punya kepakaran di situ mungkin ada sikit terhad, tapi ada segi kita panggil daripada masa ketika wanita mengandung, kedudukan kita panggil rahim, usus, rahim dan usus itu berdekatan. So mungkin kandungan makin besar, dia menolak usus tersebut dan mungkin akan menyebabkan ada sikit rasa tak keselesaan di usus tersebutlah. So itu mungkin yang common ataupun umum selalu ditemui oleh wanita. Tapi jangan ambil ringan jika anda rasa ada yang tak kena. Sebab tu wanita biasa klinik-klinik kesihatan semua kita ambil pemerhatian rapi. Mereka selalu kena hadir untuk buat kita panggil check up pregnancy kan. Okey, baik. Mungkin Syira nak kongsikan kita ada pengalaman. mungkin satu lagi pengalaman daripada penonton kita, iaitu daripada Puan Salwati Saadat. Yang ini mungkin kita boleh ambil sedikit pengajaran dari sini. Abah saya sakit ulu hati jam 2 pagi dan sesak nafas. On the way dalam perjalanan pergi hospital, dia meninggal dunia. Doktor bagi tahu
Abah kena serangan jantung. Al-Fatihah untuk arwah Abah 19 hari bulan 1 2024. Salam takziah kami di Wanita hari ini ucapkan. Inilah kata orang, sebagaimana doktor katakan tadi, kita jangan ambil ringan. Kalau boleh, kalau kita dah kena sekali, 2 kali makan ubat pun tak jalan, terus berjumpa dengan doktor pakar. Yes, betul. Dan seperti yang Syirah katakan, ini mungkin boleh menjadi pengajaran buat ramai dalam kalangan kita. Doktor, mungkin doktor boleh ulas. Adakah ini masalah yang sering kali doktor lihat? Memang saya kena akui, ya. Itu yang benda kita tak jangka. Saya bekerja biasa, mengadu sakit gastrik, tapi bila pesakit hadir di klinik saya ataupun di kecemasan, perkara pertama yang saya sebab pengalaman ni, saya rasa saya tak nak ambil ringan. Saya akan cakap, baik, mari kita buat ujian paling ringkas, iaitu ECG, pergi ke kecemasan, cek tekanan dan sebagainya. Dan memang melalui pengalaman saya beberapa kalilah, muda lagi, rasa gastrik, tapi atas keprihatinan ahli keluarga, kawan-kawan, mereka bawa, datanglah ke hospital, baik kita cek, daripada dikobiakan. Yes, and that point, ketika itu juga saya ketemu sakit kena serangan jantung dan saya perlu segera bawa sakit buat jalani kita panggil coronary emergency, coronary angiogram dan angioplasty. Ada. Okey. Baik. Dan doktor, kalau katakan saya sendiri tengah mengalami masalah pedih ulu hati. Okey, dah 2 jam, 3 jam dah ambil ubat, masih lagi tak ada beza, masih lagi rasa kesakitan itu, dan seterusnya saya mengambil langkah untuk katakan nak check blood pressure saya tengok, kenapa tinggi blood pressure, rasa macam dugdap. Okey, masalah ini adalah masalah yang serius ataupun tidak? Heart rate laju, blood pressure tinggi, ambil ubat tak ada beza. Anda kena pandang serius. Anda kena ambil perhatian. Biarpun semuda mana anda, tadi kita bicara tentang lelaki atau perempuan, ambil orang kata perhatian. Yalah, macam saya tadi, sakit gastrik, mungkin gastrik boleh sebabkan cetuskan tekanan darah tinggi, kan? Tapi jantung terutamanya, sebab rangsangan dan jantung itu cara badan dan jantung kita refleks. Kata, saya ada masalah, saya perlukan bantuan. Tinggilah tekanan darah, nadi pun makin tinggi. Tapi bila anda kata dah teruk sangat, kita biarkan, dia boleh menyebabkan jatuh tekanan darah, jatuh nadi kita, dan minta maaf, itu yang menjadi isu kematian. Baik, bila kita dengar rasanya macam takut dan seram, tetapi ini adalah kesedaran, sebab rasanya ramai yang tak tahu. Tapi sebelum itu, jom kita nak dengar dulu pendapat orang ramai dan juga kata-kata orang ramai mengenai topik kita pada hari ini. Jom kita tengok. Saya tak ada masalah dengan pedih hati atau GERD, tapi saya ada gastrik. Tapi sometimes tu saya rasa macam kadang-kadang tu ada pedih dekat bahagian hati. So saya tak tahu, tak sure sama ada itu ada pedih ulu hati ataupun part of gastrik. Kalau saya selalu kalau contoh tengah baring tu, saya akan duduklah and then terus minum air suam ataupun air sejuk untuk legakan pedih ulu hati saya. Pernah rasa pedih ulu hati tu, biasanya akan sakit dekat dada lah. Pedih-pedih dekat dada selalunya jadi lepas makan ataupun lepas makan pedas macam tu, memang akan rasa lah, especially dekat dada tu. Saya minum air suam dan sapu minyak panas lah dekat tempat yang rasa tak selesa. Saya experience benda tu, kalau saya experience benda tu usually bila contoh saya makan dalam keadaan cepat-cepat, tergesa-gesa, ataupun kalau macam saya nak tunduk, membongkok dengan cepat, so saya akan dapat rasa pedih ulu hati tu. Okay, usually kalau saya experience pedih ulu hati ni, saya akan cuba untuk bertenang dulu. Saya akan mendiamkan diri, cuba untuk bernafas. Kemudian kalau tak okey juga, saya akan gosok-gosok dada, urut-urut dada bagi try tu okey. Dan lepas tu saya akan cuba untuk minum air. Baik, itu dia macam-macam pengalaman dan juga tips dari rakan-rakan kita kalau kena pedih ulu hati. Ada yang kata kena bertenang, ada yang minum air dan ambil ubat dan sebagainya. Dan bercakap mengenai pengambilan ubat ini, mungkin saya ada soalan seterusnya buat doktor. Andai kata kita sebenarnya sakit jantung tapi kita in denial, kita teruskan makan ubat gastrik sebab kita rasa lega. Adakah pengambilan ubat gastrik yang berterusan itu akan memberi masalah lain kepada kita atau macam mana? Ubat itu mungkin tidak beri masalah lain lah. Dia sebenarnya lebih mendatangkan kelegaan kepada kita. Yalah, kita makan ubat gastrik, kita ingat gastrik, kita rasa okey, lega. Tapi sebenarnya dia macam orang kata menyamar. Dia menyebabkan rasa lega, tapi lega itu sebenarnya adalah kesan dia macam orang kata kurangkan kepedihan lah. Yalah, jantung kita
stres, perut kita akan stres sebabkan gastrik. Tapi anda tidak tahu di mana di jantung sebut, di orang kata salur darah jantung sebut sedang mengalami kecederaan, kehausan. Kerana darah tak cukup pergi ke lokasi tersebut dan lama-kelamaan dia akan macam kata makin lemah dan sayu. So kita akan rasa biasa dan jantung akan tercedera, akan berterusan tercedera. Jadi jantung lemah. Okey, menarik. Mungkin ini sesuatu yang kita tidak pernah ketahui. Dan doktor, kalau kita mengalami masalah pedih ulu hati ni, biasanya selepas kita ambil ubat, berapa lama ia akan reda, sebelum ia reda? Okey. Dari segi betul-betul masa tu tidak ada betul-betul orang kata definisi masa yang boleh katakan, tapi biasa orang akan komen, selepas 5 minit, 10 minit aku makan ubat ni okey. Tapi kata kesan dia pada jantung tersebut, ada setengah orang bila makan lepas tu tak lega, dan mungkin anda dah kena fikir betul-betul mendalam tentang jantung. Tapi again macam tadi soalan yang awal tadi, takut memang sakit ada masalah jantung tu, kena fikir balik, aku sebenarnya ada masalah kesihatan lain ke selain jantung. Kalau memang kita obesiti, merokok, amalan kita, biarpun anda ingat berfikir positif tak apa, kata itu adalah gastrik, tapi fikir adakah aku ada masalah jantung? Baik aku buat pemeriksaan kesihatan. Baik. Dan mungkin selama ini doktor kita berbincang dalam sudut ataupun konteksnya adalah bagi mereka yang tidak tahu mereka ada masalah jantung. Bagaimana pula kalau memang dah tahu ada masalah jantung dan pada masa yang sama mungkin selepas makan ataupun malam sedang tidur ada masalah pedih ulu hati ini. Perlu dirisaukan? Untuk mereka yang dah punya masalah jantung, rasa macam gastrik, mereka pun perlu risau. Tapi biasanya pesakit-pesakit macam ni, saya rasa mereka selalu jumpa kepada pakar mereka atau doktor mereka, dan mereka akan orang kata berbincang, berborak dengan doktor dan cakap macam mana orang kata keadaan semasa ke semasa. Dan mereka makan ubat. Tapi kalau mereka makan ubat tapi masih lagi rasa simptom yang sama, dan mungkin doktor terbabit yang dia perlu jumpa doktor mereka dan untuk buat analisa semula. Sebab benda ni mungkin dah lega sekarang, tapi akan datang progres ataupun dia masih lagi boleh berlaku benda yang baru. Okey, doktor, kita bercakap tentang ubat-ubatan, kita dah selesai sentuh, tetapi mungkin kepada mereka-mereka di luar sana ada tak sebarang tips untuk kita elakkan pedih ulu hati ini sekaligus kita dapat mengurangkan risiko penyakit jantung ini? Rawatan, solusinya. Dari segi tips pedih ulu hati itu mungkin orang kata macam biasalah, kata berkaitan dengan pemakanan. Tapi kalau kita bicara tentang pedih ulu hati dan kita risau pasal jantung, sebab tu adalah disarankan pengalaman pemantauan kesihatan. Anda biarpun sejauh mana kata muda atau berusia anda, dan anda mungkin perlu hadir jalankan pemantauan pemeriksaan kesihatan. Tambahan pula bagi mereka yang mungkin orang kata ada risiko kesihatan, obesiti, merokok, itu faktor yang boleh ubah. Maka mungkin boleh amalkan hidup sihat, berhenti merokok, bersenam, turunkan berat badan. Dan mungkin yang memang mempunyai masalah kesihatan ialah kencing manis, darah tinggi sebagainya, dan mereka mungkin perlu cuba amalkan benda yang boleh mengurangkan kawalan kencing manis tersebut. Cuba kawal kencing manis, cuba kawal darah tinggi sebagainya. Bila anda kawal faktor yang boleh kita kawal ni, boleh kita ubah, risiko untuk terkena, untuk mengalami gastrik atau sakit serangan jantung akan insya-Allah berkurangan. Jika kita tak kawal, benda itu bersemarak dan boleh menyebabkan komplikasi. Baik doktor. Tetapi sekarang ni bila bercakap mengenai cara pemakanan, kita suka makan. Saya suka tekankan cara pemakanan. Apa yang harus kita elakkan ataupun kurangkan bagi mereka yang sering kali mengalami masalah pedih ulu hati? Tidak ada jawapan yang khusus, tambahan saya bukan pakar pemakanan lah. Tetapi saya boleh memberi orang kata idea asas lah. Of course dari segi mengelakkan pedih ulu hati sebab dia berkait dengan gastrik, mungkin kita akan elakkan lewat makan dan sebagainya untuk mereka mempunyai masalah tersebut. Tapi mereka kalau yang kita risaukan berkenaan jantung, perlu punyai kesedaran lah, yang mana mungkin makanan-makanan sihat
lebihkan pada sayur-sayuran, banyak kita panggil fiber tu. Manisan mungkin kita ambil manisan yang lebih asli, iaitu ialah buah-buahan kan, berbanding kita ambil manisan-manisan yang banyak campuran gula, manisan yang tinggi. Dan apa yang lain, of course kita mungkin perlu makan benda tertentu, contohnya karbohidrat nasi sebenarnya, tapi mungkin dalam kawalan lah kawan. Dan seimbangkan maksud saya, kita dah makan, mungkin dengan saya kita gunakan tenaga yang disumbang untuk makan dengan bersenam. Simple as walking, berjalan, banyakkan berjalan pun saya rasa itu insya-Allah membantu bakal kita. Baik doktor, kalau boleh saya dibaki kita perbincangan kita pada hari ini, kalau boleh saya tanya, siapa agaknya golongan yang perlu bersedia untuk berjumpa dengan doktor untuk situasi ini? Adakah ada kena-mengenanya kaitannya dengan cara bekerja kita, gaya hidup kita dan sebagainya? Siapa yang perlu bersedia untuk hadapi perkara ini? Okey, mana yang perlu kita ambil perhatian tu, macam biasa maksud saya tadi, yang mereka mempunyai isu obesiti. Okey, dia mungkin sibuk bekerja tapi saya rasa ada langkah perlu diambilkan untuk turunkan berat badan. Okey, satu. Yang duanya, orang kata mereka yang memang dah diketahui mempunyai masalah kesihatan asas yang umum, selalu yang popular itu iaitu kencing manis darah tinggi, kolesterol dan sebagainya. Merokok, berhenti merokok. Kita ada cara lain orang kata untuk orang kata kekal sihat kan, bukan dengan merokok. Merokok akan membahayakan. So mereka perlu ambil perhatian. Doktor, kalau vape? Macam mana pula kalau vape, orang yang hisap vape? Okey. Merokok dan vape sebenarnya benda lebih kurang sama. Asas dia kita menghirup asap tersebut. Mungkin rokok benda yang popular dah lama. Vape orang kata benda baru, tak nampak apa-apa. Ada yang tanya e-cigarette macam mana pula doktor? Boleh ke e-cigarette? Lebih selamat katanya. Tidak ada data-data kajian mengatakan dia begitu selamat. Dia adalah benda yang tak sihat. Sama juga benda tu orang kata apa-apa yang kita boleh elakkan. Macam saya kata di pasal manisan, bila kita ambil manisan yang asli berbanding manisan yang tinggi kandungan kalori gula. Okey, baik. Peringatan yang diberikan oleh seorang doktor buat kita semua, dan mungkin di penghujung ini doktor ada apa-apa kata-kata nasihat buat mereka yang sedang menonton? Okey, pada saya, nasihat saya asas, semua yang saya akan jumpa saya akan kekalkan hidup sihat, sentiasa bersenam, jaga kesihatan di mana latar belakang kesihatan anda, selalu lakukan pemantauan, muda atau tua, lakukanlah pemeriksaan kesihatan, dan orang kata kekalkan orang kata positivity. Dari segi minda pun penting, dan juga dari segi tubuh badan kita. Okey, kami ingat pesan doktor ni. Doktor, insya-Allah muda atau tua lakukan pemeriksaan. Tak kira kita ni apa sahaja usianya. Okey, kita akan buat rombongan lepas ni ramai-ramai dengan kru wanita hari ini untuk berjumpa dengan doktor. Dr. Muhammad Firdaus Hadi, pakar kardiologi intervensi Hospital Pakat Vesina. Terima kasih banyak-banyak doktor. Terima kasih banyak-banyak doktor. Dan anda yang sedang menonton sekarang ini, jangan ambil mudah kalau ini masalah berlanjutan ataupun berterusan yang anda hadapi. Pastikan anda jumpa seorang pakar. Jangan kita self-diagnose, kita rasa kita ni sihat, kita ambil ubat-ubat dan sebagainya. Risau kalau kita lebih angau. Tiba-tiba tersebut angau. Angau tu lagu yang saya suka. Angau lagu sekejap lagi kita akan kongsi, kita akan belanja dengan penonton. Tapi sebelum itu kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Baring lagi di taman. Siapa keseorangan? Tidakkah kamu rasa ketihan, berlari berkejaran dalam pikiran? Semalam kau telefon, tertinggal sesuatu, ingin datang ke rumahku. Tiba-tiba teringat sudah pulang segalanya. Ini macam dua dalam satu. Aku kata pada ayat ibu, ada orang nak jadi tetamu. Alang-alang teruslah jadi menantu. Terbaring lagi di taman, tak sama siapa keseorangan. Tidakkah kamu rasa keletihan, berlari berkejaran dalam fikiran? Terbaring lagi di taman, bersandarkan rumput kehijauan, dingin malam terpampang satu bintang.
lagi di taman sama siapa keseorangan. Tidakkah kamu rasa keletihan berlari berkejaran dalam pikiran, terbaring lagi di taman, bersandarkan rumput kehijauan, dingin malam terpampang satu bintang. Itulah kamu yang ku panggil, itulah kamu yang ku panggil, itulah kamu yang ku panggil, sayang. Wow, Fahimi dengan lagunya Angau. Ya, Tapi soalan pertama saya, Angau dengan siapa ni Fahimi? Angau dengan siapa? Okey, saya Yang single ni cuma Sugi. Kenapa dua-dua matching? Saya keluarlah. Saya keluar. Tak boleh. Apa pun dia, Angau dengan siapa tu? Angau dengan siapa sebenarnya? Saya buat lagu ni saya mewakili orang-orang yang angau. Termasuk awak lah yang Angau. Mungkin saya angau, mungkin tidak. Saya pun tak tahu. Mungkin hari ni sebabkan hari ni saya angau. Biasa kami suka tau lagu awak ni. Antara lagu favourite dia. Terima kasih. Tapi macam mana kalau dengar lagu awak tapi tak angau? Kak, kalau boleh dengar juga dengar tapi tak angau. Boleh je. Sebab ada orang je cakap saya tak angau siapa-siapa pun, tapi saya dengar lagu ni saya suka. Angau dengan lagu awak maksudnya? Angau dengan lagu saya. Okey, baik. Apapun Fahmi, single terbaru awak ini menjadi kegemaran ramai orang yang mendengarnya sebab melodi dia sangat relax, laid back, rasa macam dibuai-buai, rasa macam terbaring di taman. Taman tak apa, jangan atas orang lain lah. Okey, mungkin boleh kongsikan sedikit mengenai lagu ini. Lagu ini berceritakan tentang imajinasi seseorang tu terhadap seseorang itu. Seseorang itu siapa? Kepada seseorang. Tak tahu, mungkin siapa-siapa saja. Ini bukan kisah tentang diri sendiri. Kita macam saya cakap, saya mewakili orang yang angau. Mungkin saya mungkin orang lain sebab orang yang angau dia rasa macam dia tak tahu macam mana dia nak menginterpretasikan angau tu. Maybe dia nak confess atau macam mana. Tapi dia boleh angau je. So adanya lagu ni buatkan lagi macam seolah real dalam fikirannya. Ya. Baik. Dan berbalik kepada melodi lagu ini yang tadi saya katakan kan sangat soothing lah, orang kata dalam bahasa Inggeris kan. Mana dapat inspirasinya? Siapakah komposernya? Okey, lagu ini saya sendiri yang tulis. Saya sendiri yang produce. Lagu ni inspirasi dia macam saya cakap tadi lah. Orang-orang yang angau satu Malaysia. Oh, wow. Memang genre lagu, genre muzik yang awak minat ataupun ada lagi awak nak cuba genre yang berbeza? Sebenarnya saya minat more towards to R&B punya genre. Tapi bila saya buat lagu ni, saya tak adalah fikirlah kita nak buat genre apa. Macam sebab kalau dengar pun macam dia lain sikit kan. So saya mixkan dengan maybe ada klasik sikit. Ada R&B sikit dekat beat dia, and ada modern sikit the whole arrangement tu. So that everybody can hear. Okey, kalau kita dapat lihat di belakang ini keluar music video hanya ada skripnya, comel betul. Liriknya akan ada ke music video yang mungkin lebih gah ke, lebih proper ke, ataupun dalam perancangan ada ke? Bukan kata ini tak cantik, ini pun dah cantik. Saya pun di awang-awangan, tapi ada lagi ke perancangannya? Perancangannya mungkin sebab yang lirik video ni mungkin bagi saya dah cukup untuk nak bagi tahu angau tu memang macam mana. Angaunya. Sebab ini memang saya shoot atas awan. Awak lain dia. Awak naik apa tu? Saya terbang. Boleh nak ikut sekali? Boleh je. Okey. Dan Fahmi, semalam saya mendengar interview awak di Cool 101. Awak berkongsi yang ada orang DM awak mengatakan yang lagu ini telah membantu mereka yang mengalami depresi. Mungkin boleh kongsikan efek lagu ini pada peminat-peminat dan mereka yang mendengarnya. Itulah, saya sebenarnya terkejut dan rasa orang cakap terasa relief lah juga. Macam wow, maksudnya lagu aku ni ada orang ambil positivity dia. Which is saya pun nak sampaikan positivity juga dalam lagu ni. And bila saya dapat DM tu, dia cakap dia ada depression. Macam serius kan? Saya baca lah habis. Dia cakap dia ada depression. And then bila dia dengar lagu ni, dia jadi relax sebab esoknya dia ada competition and all lah. So bila dia dengar lagu ni, dia okey, esok competition dia dapat nombor. Disebabkan dia dengar lagu saya.
impact yang sangat positif. So saya mungkin akan buat lagi lagu yang macam ni. Okey. Baik Fahimi, untuk peminat-peminat di luar sana, mungkin mereka nak ikuti awak dekat Instagram ataupun di TikTok dan sebagainya. Silakan. Okey, ikut saya. Ikut saya. Ke awal. Ikut saya. Ke awal. Kita ngau sama-sama. Okey, jangan lupa. Korang kalau nak dengar ngau, ada dekat everywhere. Semua tempat ada. Ya. Dekat radio. Dekat radio pula. Dekat YouTube, dekat media sosial, dekat every digital platform semua, dekat Spotify. Dan sekarang pun dah hit 1 million lebih. Tahniah. Saya sangat terima kasih. Sangat membantu ya. Ya, betul. Siapa yang buat video tu jangan lupa tag saya, nanti saya repost. Terima kasih banyak Fahmi. Dan selamat berjaya Fahmi. Dan anda, kami ada demo masakan untuk anda, tapi sebelum itu apa kata anda ke pasar Salomah dahulu? Jom kita saksikan. Jom kita pergi. Seolah-olah berada pada zaman 60-an, sebaik menjejakkan kaki ke Pasar Salomah memberikan pengalaman yang sangat berbeza bagi pengunjung yang datang ke sini. Yana Yusof, 36 tahun, bersama suaminya Kaden Ahmad memilih konsep klasik ala P. Ramlee dan Salomah bagi mengimbau kembali zaman kegemilangan dua seniman hebat ini dalam dunia perfilman Malaysia. Kita dapat idea ni daripada saya dengan husband lah, dengan abang. Kita memang dah fikir lama lah untuk mengimbaukan lagi. Kan di Kuala Lumpur ni jarang kita dapat suasana yang zaman yang dulu-dulu. Sekarang benda tu ada di Kuala Lumpur. Keunikan dekat sini semua gerai-gerai semua berkonsepkan klasik. Pakaian pun klasik. Pengunjung pun datang semua berpakaian klasik. Makanan pun banyak yang zaman yang dulu-dulu. Contoh makanan lempeng, dangai, lemang, macam-macam lagi lah. Banyaklah makanan yang mengimbau zaman kita dulu-dulu. Menariknya lagi, nama gerai dan menu jualan juga ditulis dengan tulisan Jawi dan ejaan Melayu klasik. Benda ni kita seronok mak ayah dah mula datang bawa anak-anak, dan keterujaan tu kita nampak dekat anak-anak, dan ramai kanak-kanak dia dah lupa dah apa itu busana klasik, apa itu menu klasik, pakaian klasik. Selain daripada kita ada keunikan menu-menu klasik dan pakaian-pakaian klasik, di pentas utama kita ada sketsa yang dibawakan oleh Jibam Ramlee dan Kina Mentor. Sketsa ragam P. Ramlee. Saya datang sini nak cari makanan tradisional. Macam ni saya beli dangai sebab saya tak pernah makan. Tak pernah cuba sebelum ni. Saya rasa macam menarik lah. Saya jarang lah jumpa tempat macam ni kan. Bila kita tengok semua pun menggunakan tema klasik. Ada tulisan-tulisan Jawi. So jadi macam menarik. Sebenarnya kita tak pernah tahu pakai benda ni. Tapi kita nak rasa suasana. Rasa macam zaman nenek moyang kita dulu. Diharap dengan adanya pasar berkonsepkan perkampungan Melayu klasik ini, warisan dan budaya kita dahulu tidak lapuk ditelan zaman. Wow, Syirah rasanya macam nak pergilah. Tadi saya bertanya kepada FM kita, katanya dekat Bukit Tinggi Kelang. Dekat je. Kalau kita nak rasa vibes dulu-dulu, lama-lama. Okey, kita pergi sana. Okey, baik. Dan tadi awak pun berkongsi yang ibu awak selalu buatkan tahu udang terbalik. Betul. Ibu saya selalu buat. Ini nostalgia. Tak adalah kata nostalgia, masih lagi buat. Tapi saya kira ini antara resepi nostalgia. Dan juga boleh dijadikan aktiviti untuk anak-anak yang masih lagi cuti sekolah. Dan kita nak tahu macam mana kita nak buat tahu udang terbalik sos bersama dengan dua orang tetamu kita, iaitu Puan Nur Amira binti Amir. Sihat, cantik manis orangnya. Dan juga ibunya yang lebih mesra dipanggil Kak T. Puan Yati, Kak T. Okey, baik. Tahu udang terbalik. Bunyinya macam complicated sikit. Kenapa dia terbalik kan? Tapi macam senang je. Actually, kita tahu ni. Kita potong. Okey, baik. Kita akan balikkan. Boleh tak sambil-sambil tunjuk tu? Sebab kami perlukan visual. Nak bayangkan tu macam sukar. Kami dua ni tak berapa nak pakar. Okey, baik. Kita korek keluarkan isi dulu. Sambil tu kita akan terbalikkan dia. Sambil kita tolak keluar isinya tu. Tapi kena perlahan-lahan lah. Kalau nanti takut dia terkoyak. Takut dia terkoyak, betul. Faham. Okey, baik. Untuk kita buat ni, apa agaknya bahan yang diperlukan? Bahan yang perlu udang, telur, secubit
garam, Okey. daun bawang, carrot dengan isi tahu yang kita dah goreng tu. Kita masuk dalam chopper, blend semua. Rupa dia akan jadi macam ni. Baik. Dan memandangkan ibu awak juga di sini, nak tanyalah, Kak Ti, adakah ini resepi daripada Kak Ti sendiri yang diajar kepada Amira? Okey, actually kita punya tahu udang palik ni special dia dekat sos. Okey, boleh ceritakan sikit tentang sos ini? Sos ni sebenarnya asal daripada resepi turun-temurun lah. Okey, baik. Jadi kita pun selalu makan dengan apa-apa. Orang Kelantan kalau makan keropok ke, colek ke, apa-apa mesti ada sos. colek. Ya. Jadi colek ni kita panggil colek nisel. Okey, sambil-sambil tu mungkin Puan Amira boleh tunjukkan kepada kami. Okey. Nah, kita panggil ni sebagai colek nisel lah. Colek nisel. Orang Kelantan. Orang Kelantan. Pesek kita. Maksudnya kecek Kelantan. Laju sikit. Okey. Baik. Sambil-sambil Amira nak tersumbatkan lah inti dia tu. Nak tanya, jenis udang yang digunakan ini, adakah ada udang yang spesifik lah dipilih ke udang mana-mana udang? Kita pakai udang frozen lah. Okey, baik. Bagaimana pula dengan jenis tahu yang digunakan? Jenis tahu pun kita beli yang memang dah yang dah siap. Tahu lampau yang macam ni. Bukan biasa dipanggil tahu pok ke? Yang dalam paket tu kan? Betul. Buat dalam kari mi semua kita main masukkan sahaja. Kalau dekat Shopping Complex kita cari dekat bahagian yang peti ais, betul? Betul. Okey, baik, betul. Okey, baik, teruskan. Okey, kita masukkan intinya. Kita masuk dalam ni. Tahu yang kita dah korek keluar tadi. Okey. Bila goreng tu tak melimpah keluar ke inti dia? Kita ada cara. Maksudnya kita kompres betul-betul lah. Betul. Okay. Lagipun dia punya inti ni kita letak telur. Kita dah campur dengan telur so dia telur melekat ni yang menggabungkan semua dia jadi supaya tak berderai. Betul. Okey. So jadi rupa dia macam ni lah. Okey, baik. Selepas ni kita nak goreng ya. Tapi sebelum itu kita berhenti berehat dahulu. Kita kembali selepas sebelum sabar. Sabar dah. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Okey, itu dia Syirah Kak Yati sedang menggoreng tahu terbalik kita. Nampak digorengkan pun secara terbalik. Betul. Memang serba terbalik. Kita kena goreng terbalik dulu supaya bunga tu kembang dengan cantik. Okey, unik dan menarik cara nak masak tu. Maksudnya kita goreng kelopaknya, kelopak bunganya dan dulu. Kemudian baru kita terbalikkan. Supaya nampak lebih cantik kelopaknya tu. Okey, kalau saya boleh tunjuk Sugi, dekat sini dah digoreng. Dan inilah dia hasil selepas digoreng. Kelopaknya cantik, nampak macam bunga kat situ. Okey, berapa lama ni kita nak goreng? Macam ni kita nak tahu dalam dia dah masak. Dia kena ada rasa rangup ke atau macam mana? Keperangan lah. Bila dia nampak brown tu, kita dah dapat benda tu dah masak lah. Supaya dapat hasil yang tekstur rangup. Faham. Kita nak tekstur yang rangup sahaja sebab tahu tu memang kita dah goreng kan bila beli tu pun. Masak sekejap je. Okey, baik. Dan mungkin Syirah awak nak sambil-sambil awak cuba tu mungkin Amira boleh kongsikan apa antara menu yang ada di kedai anda ataupun yang dijual. Apa menu-menu lain yang boleh didapati? Okey, dekat kafe kita ada nasi lemak. Japanese cream puff. Vietnamese roll. Actually Vietnamese roll kita ada 5 inti lah. Yang sekarang ni kat depan ada salmon dengan prawn. Selain itu kita ada beef, chicken dengan crab stick. Selain itu kita ada honey Russian cake. Actually sebenarnya banyak lagi kek lain yang best seller tapi kita bawa yang satu ni. Honey Russian apa tadi? Honey Russian cake. Okey, dan yang pasti juga ada tahu terbalik. Tahu terbalik ini signaturenya, specialty. Betul. Okey, macam mana? Sedap Sugi, memang sedap. Sos ni sedap, crunchy. Kita bila kita kunyah kita punya krok. Okey, baik. Jadi kafenya di mana Amira? Dan Instagramnya? Di Wangsa Melawati. Okey. Di Wangsa Melawati. Tak apa, mungkin awak kongsikan Instagramnya, orang dapat boleh cari dah terus. Kat mana kedai itu dia yang tertera. Di Wangsa Melawati. Nama Instagram Delicioso by Mia. .dbm. Okey, baik. Fahimi. Wow,
kan Amira. Fahimi dari tadi kat depan ni kan tengok aje. Angau je tengok. Kena makan tak panas. Ada yang panas-panas tu. Awak nak ke sana ke? Okey. Okey, Mek masuk sikit Fahimi. Sini. Silakan. Okey, kita kompres di sini. Boleh sikit. Tak apa, saya di sini. Boleh silakan. Awak tak nak tunggu yang panas ke? Baru goreng tu. Yang ni lagi fresh ni. Okey. Memang sekali makan terus angau. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Ya, itu sosnya. Awak boleh silakan. Ini saya tak cuba lagi. Okey. Boleh letak. Boleh letak. Kalau kita siram lagi sedap. Siram bagi banjir. Saya rasa ini antara menu yang sesuai untuk minum petang. Betul. Kalau ada majlis pun kan kita letak macam finger food sebagai kelainan. Kita letak tahu terbalik ni memang rasa laris. Kalau kita letak dalam banyak-banyak kuih-kuih, orang akan nampak tahu terbalik. Betul. Fahmi macam mana? Thumbs up Okey. Nice. Kena try yang panas pula. Ni kena yang fresh ni. Tapi kena bagi rehat sekejap. Fahimi, kita ada tisu untuk awak. Kita nampak sedapnya tu. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada tetamu kita pada hari ini. Anda yang kami harapkan dapat inspirasi dan juga manfaat dari apa yang kita kongsikan untuk hari ini. Dan esok Sugi. Topik hikayat perkahwinan yang akan kami bawakan adalah tayang kebahagiaan. Salah ke kita ni dah bahagia tapi kita nak tayang-tayang dan sebagainya? Saya tak pasti, tak nak komen. Tapi yang pasti Amira akan bernikah pada hari Sabtu ini. Jadi tahniah. Selamat pengantin baru kita ucapkan. Nampak seri pengantin. Tahniah juga dapat menantu. Macam raya, Terima kasih banyak-banyak. Dan anda di rumah mungkin anda boleh cuba tahu terbalik yang kami kongsikan hari ini. Sehingga berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia.